Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin ini masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang kita adalah sambungan kepada babak kedua Rahsia Puteri Ulik Mayang. Iaitu sebuah buku yang mengembalikan Melayu di persada sains ketuhanan, tauhid dan kitab yang telah lama hilang di muka bumi. Baik, kita mulakan. Jadi, di dalam buku Ulik Mayang ini, saya juga akan menyusun satu pertalian dengan yang dikatakan particle collider ataupun the God particle. Jadi CERN ni apa benda dia? Jadi CERN ni adalah daripada bahasa Perancis iaitu Council European Polar Researchers Nuclear, ataupun dalam bahasa Inggeris iaitu European Council for Nuclear Research, yang telah membuat satu gelanggang atau gelung seluas 100 km di Perancis. Sekarang ni dia 27 km. Mereka mencadangkan 100 km. Apakah kena mengenanya dan terkaitnya Ulik Mayang dan Rahsia Puteri Melayu zaman berzaman dengan particle collider? Ini saya terangkan dalam buku saya. Jadi, Large Hadron Collider, LHC, dia ada lapisan-lapisan mencari dark matter atau God particle. Ambil dalam minda, iaitu ada jalur-jalur kuning di belakang ni. Jadi, Ulik Mayang diulik, Puteri Ulik Mayang memakai baju warna kuning. Jadi dalam buku ni saya buka apakah rahsia kuning daripada fizik dan berbagai penceritaan yang akan kita faham. Jadi di sebalik tari dan juga berbilion yang NASA, Amerika, negara-negara maju sedang mengkaji rahsia partikel, dark matter ataupun God particle, kalau saya nyatakan dan buktikan dalam buku saya nanti, yang sidang hadirin akan tatap, semua benda ini puteri-puteri Melayu dan bonda warisan pertiwi dan orang kita telah faham dan telah tahu. Jadi di dalam hendak menyatakan kebenarannya tadi, dan di dalam kesinambungan saya menyatakan Melayu tersebut adalah ahli kitab. Di hadapan kita ini kita ada Biblia, Skriptura, nampak acu trimetri, termateri. Lantas apa yang ada dalam kitab Injil yang paling tua di gelanggang ahli kitab mereka? Kita tengok ke atas ya. Basi Aichi Are, Puteri Din Patia. Even here he has power from the side. Maksud dia kekuasaan atau kuasa di sisi. Sasi, saksi. Sasi jadi saksi tau. Sasi, penyaksian. Bahasa saksi ni, bahasa orang kita sekarang ni ada S, ada K kan. Saksi kan. Satu si yang terwujud dan menjadi penyaksi kepada satu gelanggang metafizik, nuklear fizik, kuantum partikel. Dunia orang Melayu yang gaib itu sebenarnya adalah nyata. Jadi di dalam buku Ulik Mayang dan Rahsia Puteri Melayu saya ini, rahsia Basi Aichi ini dan juga Aiba ini akan muncul dan kita akan nampak korelasi dia tadi. 7 puteri. Kenapa 1, 3 dan 5 tersorok? Gelanggang warna kuning, merah, biru, jingga, dan juga pakaiannya puteri 7 di dalam Ulik Mayang, termasuk yang dikatakan Puteri Walinong Sari, Puteri Satumbung, Puteri Sejenjang, dan juga Kisah Tualang Tiga. Ini semua saya garap dan susun kembali bersama dengan pementasannya Ulik Mayang. Pohon kehidupan yang dikatakan Mayang tadi, cerita ketuhanan, samudra dan jagat raya. Perlambangan yang lama sememangnya padan, cocok dan ada kena mengena dengan algoritma tari dan mathematical calculation. Ini atomic particle. Ini yang menjadi teras kepada framework dan architecture dunia yang kita hidup. Inilah sebenarnya cerita Melayu. Kisah ini ada di dalam perlambangannya Puteri Walinong Sari,
Puteri Santubong, Puteri Sejenjang, Ulit Mayang dan Pementasan Tualang Tiga. Jadi, alang-alang menyeluk Perkasam. Kadang orang tanya saya kan, Tok Fauzi gebang benda lagu ni, Tok Fauzi pernah jumpa ke puteri Melayu yang gaib tu yang menjadi nyata? Maka di dalam jejak warisan pernahlah ianya berlaku. Jadi kosmologi daun ini ada di awal pembukaan wayang kulit dan masih diamalkan oleh padri-padri dan sami-sami di Siam. Legasinya suatu pentas yang tua yang terpalit dengan kedah tua. Kalau kita melihat daripada gambar yang ada di hadapan kita, teratai tersebut ada gelanggang dan ada gelung dia, ada dia punya lingkaran dia. Maka lingkaran itu adakah? Itu yang ditarifkan sebagai samudra ataupun lautan kehidupan. Perjalanan insan mengenal kembali. Dekat sini saya paparkan kembali perkataan puteri dan beberapa perkataan yang ada di dalam kitab-kitab yang dikatakan Taurat, Zabur dan Injil mereka. Ini yang saya maksudkan ahli kitab. Jadi kalau kita berbalik pada rangkap 4, country is sad, negara itu sedih, telah ditarik, dicabut kekuatannya dan penduduknya, the inhabitant, are sad and yearning. Tara este trista sleta, puteri, locustori sin, mihiti si tengesti, patenelli. Popo ruli, Farah tak putera. Putera ada, puteri pun ada. Farah tu apa maksud dia? Ara tu apa maksud dia? Nama Farah ni kena orang kata nama orang Melayu. Lantas, the leader of the people are powerless. Hilangnya semangat, nampak tu? Bila mana kita membaca kalimah-kalimah dan wahyu yang diberikan dan diterima daripada Nabi Isa AS. Dikatakan testament ataupun gospel ini menyatakan satu cerita yang sama dengan cerita Ulit Mayang. Iaitu semangat hilang, kena rasuk. Dan hadirlah puteri di dalam suatu perlambangan kata kunci yang mereka tidak faham, tetapi orang kita faham. Lantas berkatalah, nampak kat situ, King Herod, Raja Herod. Mereka kata Herod, kalau saya kata Herod ni, dia mata juling tak boleh pandang lurus macam mana. Tak maulah saya kata lagu tu kan. Spoken about Jesus, nampak? Dia memperkatakan nama sebenar Isa AS. Nampak? Spoken about Jesus, whose name had been announced. Nama yang dimasyhurkan, diisytiharkan. Dan said, ini lagi kelakar bagi orang-orang negeri Perak. Isu Perak ni sentiasa muncul dan muncul. Tapi orang Perak ni duka cita saya maklumkan. Orang Perak sampai sekarang ni masih lagi tak mau bangkit. Saya nak kata lagu mana? Kita tengok apa ada dalam kitab Injil. Paling tua kat muka bumi ni. Loan Bota. Takkan ini merujuk pada Bota kat negeri Perak? Tapi kalau saya tukar cakap baik. Loan, Laan, Beta. Perkataan Bota, Beta merujuk kepada tuanku ataupun baginda atau darah raja. The diviner has risen from the dead. Nampak? Kalau saya kata ni merujuk pada Isa orang Bota, nak kata lagu mana? Jadi polis terus tangkap saya malam ni. Tok Fauzi dah melanggar undang-undang negara Malaysia. Saya. Dia pergi isytihar Isa adalah orang daripada Bota. Itu kalau saya buat cerita lawak sebab apakah perhubungan tapak-tapak tua di Sungai Perak dengan Perak Main, tapak paling tua. Ada Bukit Bunuh, ada Bukit Runtuh, antara manusia tertua di muka bumi. Nampak tak jalinan dan jalurnya kepada sebuah cerita timeline gugusan masa di muka bumi. And therefore this power work through him. Itu ditransliterasi kepada bahasa Inggeris. Kita balik pada bahasa Romania tadi. Ini dikata kitab Injil Latin Romania. Luz Rieza Asesti Putri Prin L. Tadi ada putera tu puteri, putera dan teri. Teri dan tera ni ada cerita.
tarinya milik puteri, taranya milik lelaki. Ni bahasa lagi lama, kita dah hilang kosmologi ni kan. Jadi, di dalam rangkap Imparatul Irod ke Rod Auzit ni, Nume nama tadi, Loan Bota. Tu Bota tau. Zatora Imbat bla bla bla, puteri Prin L atau putera tadi. Jadi nama Isa Ruhullah terkait dengan nama puteri yang dikatakan pendampingnya satu kekuatan dan kosmologi puteri Melayu. Ni harulah saya kata ni bukan sembang kari ya. Saya kena translate balik bahasa-bahasa lama ni. Jadi berbagai penceritaan yang saya ada kitab ni dalam laptop saya, ada full lah. Kitab ni penuh lah, saya dah bawa turun lah. Dia panggil download. Saya akan translate. Saya akan cuba garap dengan jiwa dan juga benda yang mereka telah tukar dan kona. Maka di sinilah wahai sidang pendengar. Baru ni ada orang telefon saya kan. Saya dikejutkan dengan satu cerita. Apa dia? Mereka kata lah kan. Fatimah Zahra berangkai dengan Cik Siti Wang Kembang dan Saadung. Pasal Siti Khadijah tu pasal Siti Khadijah yang lebih kurang sama macam isterinya Rasulullah SAW. Cuma semalam saya ada berbincang dengan Profesor Masto. Minta maaf, saya bukan jual nama Profesor kan. Dia ada dalam Majlis Cendekiawan Pertubuhan Adiwira yang sedang saya bawa satu anjakan mindah dan mengangkat kembali seni bena Melayu di pentas UNESCO dan antarabangsa. Di dunia Arab, pedagang perempuan tidak boleh ada zaman tu. Sebab mereka ni maskulin. Mereka tak suka kepada perempuan memegang kekuasaan dan pemerintahan. Dan dikala dikatakan zahirnya Rasulullah SAW, bayi-bayi wanita sedang dibunuh. Jadi, mungkinkah ada kebenaran pasalnya Siti Khadijah dan mungkinkah ada kena-mengena Siti Khadijah dengan Kelantan atau Serambi Mekah tadi? Bagi menjawab soalan ni dah ada juga insan yang telefon saya. Saya katakan waktu untuk menyusun ini perlu ada skala dan metodologi. Perlu ada bukti. Saya pun kata nak cerita pengalaman alam mistik itu ada bukan tidak ada, tetapi lebih molek. Kerana ianya melibatkan suatu cerita yang amat agung dan ketuhanan, kita perlulah ada satu sistem yang lebih cantik dan molek, ada susunan, ada bukti, ada bahasa, ada tapak, ada sejarah, ada logik, ada hakikat, marifat, sehingga bila mana waktunya muncul saya menyatakan kebenarannya semua sejarah yang telah diselewengkan ini, maka saya tidak dipandang serong. Mana saya bukan bermimpi di siang hari. Jadi gelanggang partikel fizik, gelanggang pakaian kuning, aritmetik, dan kita tengoklah kat sini gambar ni macam sistem Freemason. Warna puteri berbaju serong, bersubang, gading, bersanggul dua ni semua ada cerita di dalam hakikat dan realitinya wujudnya kita di muka bumi. Jadi itulah sidang hadirin ya. Antara babak-babak di dalam babak kedua Rahsia Puteri Melayu. Buku saya sebanyak 100 muka surat. Jadi bagi mengakhiri babak kedua penceritaannya Puteri Ulit Mayang, rahsia Ulit Mayang yang telah tertutup ribuan tahun. Sejujurnya, saya ulangi sekali lagi, kenapa dizahirkan buku ini? Supaya anak-anak bangsa, anak-anak kita yang kecil, usai kita telah tiada. Bermodalkan RM50, saya bukan kaki promo buku sebenarnya. Andai naskah ini diberikan, dizahirkan, dibaca oleh anak-anak bangsa, maka penyucian, pemurnian dan kefahaman perlahan-lahan menjadi nyata dan makamnya anak yang soleh dan warisan yang soleh ini dikembalikan di dalam gelanggangnya warisan orang-orang Melayu.
Andai kita hanya melihat kesenian budaya dan adat istiadat kita ini hanyalah benda picisan. Dan yang terbaru, duka cita saya maklumkan, kita melihatlah kan, ada orang kita, bangsa kita di ambang Syawal buat fashion baru, baju Melayu ketat. Samping cara Mat Saleh menari tergelik-gelik, memperdagangkan, ada orang komplain dekat TikTok, melacurkan baju Melayu. Mereka menari cara Mat Saleh, bukannya tari dan tara atau tare tadi. Tari dan tare antara lelaki dan wanita. Persembahannya bangsa kita adalah mempersembahkan diri kepada Yang Maha Esa. Semuanya dikembalikan kepada jalan ketuhanan. Maka di akhir zaman, warisannya tanah Melayu, pakaiannya warisan ketuhanan kita dan ahli kitab kita, diperdagangkan dengan lenggang-lenggok, budaya dan tarinya orang-orang barat yang dikatakan tidak mengenal. Apa beza tari Melayu, tere Melayu dengan yang dipersembahkan, dipentas oleh dunia R&B, rap, pop dan sebagainya. Mereka menari atas gerakan lenggang-lenggoknya hawa nafsu. Sedangkan warisan tanah Bonda Pertiwi bertari, menari, bersilat, bergerak dan bergetar, mempersembahkan diri kepada Raja sekalian alam Yang Maha Esa. Bukannya persembahan kita untuk komersial, untuk hawa nafsu, untuk pop culture, untuk famous dan sebagainya. Setiap gerak-geri seorang Melayu bertuan, beraja, bertuhan, Rab yang menguasai segalanya. Maka pada hari ini, di akhir bulan yang mulia ini, kita digegarkan sekali lagi dengan problem yang baru. Pakaian Melayu, adat istiadat Melayu diubah suai, bertari berlenggang-lenggok, sedangkan kedudukan mereka dengan Yang Maha Esa, Tauhid ataupun Lillahi Ta'ala tersebut tiada. Kita bakal bersambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.